bersama dengan seseorang yang akan membuatkan anda rasa tahun ni memang nak sangat-sangat pergi menyambut Hari Kebangsaan. Jadi saya nak tanyalah macam mana pengalaman Hari Kebangsaan anda, boleh kongsikan di Facebook kami. Tapi sementara itu di studio kami, saya bersama dengan Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, merangkap pengerusi Jawatankuasa Teknikal Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Hidayah. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Selamat pagi. Ceria-ceria ada pagi ini? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, seperti yang saya kongsikan tadi, saya pasti semua tak sabar bila cerita tentang Hari Kebangsaan. Dan mungkin Datuk Seri sebagai Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, boleh kongsikan tentang persiapan penganjuran sambutan Hari Kebangsaan 2022, Datuk Seri? Ya, Hidayah, sebenarnya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, seperti tahun-tahun sebelum tu, dari segi perancangan dan pelaksanaan, kita wujudkan dua jawatankuasa di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebagai sekretariat utama, iaitu Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia dan juga Jawatankuasa Teknikal Hari Kebangsaan Hari Malaysia, yang mana Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan Hari Malaysia ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Taun Pelena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Sementara saya pula mempengerusikan Jawatankuasa Teknikal seperti yang disebutkan tadi. Jadi Jawatankuasa ini melibatkan pelbagai kementerian agensi. Saya boleh nyatakan di sini ada 11, lebih kurang 11 kementerian. Dan ada berapa 10 agensi yang terlibat. So jawatankuasa yang betul besar, sebab acara pun besar. Kita perlu bantuan pelbagai kementerian agensi untuk menjayakan program yang begitu besar sekali ini. Jadi sudah tentu kita tidak akan dapat melaksanakan apa juga perancangan kita lakukan untuk sambutan Hari Kebangsaan tanpa penglibatan daripada semua kementerian dan agensi. Dan tidak lupa tahun ini juga kita libatkan penyertaan daripada pihak swasta. Pihak swasta kita gabungkan di bawah seliaan pihak TNB. Jadi segala penglibatan daripada segi promosi dan sebagainya diselaraskan oleh TNB sendiri. Dan untuk tahun ini juga seperti mana kita sedia maklum, sudah 2 tahun kita tidak mengadakan sambutan Hari Kebangsaan secara besar-besaran. Bukan makna kita tidak sambut. Kita sambut tetapi secara kecil-kecilan, sederhana. Iaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021, kita menyambut Hari Kebangsaan ini di Dataran Pahlawan Putrajaya. Itu dalam skala yang kecil saja. Dan tahun ini insya-Allah selepas 2 tahun, kita akan mengadakan sambutan Hari Kebangsaan seperti sambutan sebelum kita mengalami pandemik COVID-19. Malah lebih meriah lagi dengan penyertaan yang lebih ramai lagi untuk tahun ini. Dan tahun ini kita teruskan tradisi itu dengan sambutan bertempat di Dataran Merdeka sendiri. Dan saya pasti mesti ramai yang tak sabar nak turun padang. Dan mungkin kita boleh tanyakan juga bagaimana sambutan tahun ini. Katanya tadi besar-besaran, Dan apakah konsep sambutan Hari Kebangsaan 2022? Konsep sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini adalah melibatkan berdasarkan pada konsep keluarga Malaysia. Iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Bila kita sebut tentang keterangkuman dan kebersamaan, maknanya ianya melibatkan pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai agensi yang merentasi pelbagai contoh kerajaan, agensi swasta, NGO dan sebagainya turut terlibat. Jadi beberapa acara telah pun diaturkan melibatkan semua lapisan masyarakat, dan kita harap dengan pelibatan semua ini akan memberikan satu nafas kelegaan dan menghilangkan rindu di kalangan warga ataupun keluarga Malaysia untuk mereka sama-sama meraihkan lagi sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Dan sebut tentang Hari Kebangsaan bukan saja tugas tanggungjawab kita untuk menjayakan Hari Kebangsaan, tetapi juga Hari Malaysia. Sebab tu saya sebut tadi, jawatankuasa kita adalah Jawatankuasa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yang mana untuk tahun ini telah diputuskan Hari Malaysia akan diadakan di Negeri Melaka. Ini berdasarkan pada keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada tahun 2018 supaya sambutan Hari Malaysia ini digilir-gilirkan. Kalau sebelum ni antara Sabah dan Sarawak saja, tetapi digilirkan juga melibatkan
negeri-negeri lain di Semenanjung. Jadi untuk penggiliran kali ini, alhamdulillah kita ucapkan bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka kerana sanggup untuk menjadi tuan rumah sempena sambutan Hari Malaysia. Saya kena sentuh sikitlah Hari Malaysia sebab beza dia 2 minggu ya, betul. Maksudnya semangat kemerdekaan dan Hari Kebangsaan itu diteruskan. Ya, dan seterusnya Datuk Seri, saya kalau paling tak sabar sekali bila cerita tentang perarakan. Ya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan, katanya perarakan tahun ini dikabarkan menarik. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton? Ya, untuk tahun ini, perarakan tahun ini seperti biasalah. Tetamu kehormat kita adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Yang mana ketibaan Kebawah Duli Tuanku dijangkakan pada pukul 8 pagi. Jadi dinasihatkan sementara ketibaan menteri-menteri kabinet dan juga amat berhormat pada menteri sebelum itu. Sebelum itu. Dan saya nasihatkan supaya orang ramai datanglah awal ke dataran Merdeka. Seawal jam 7 pagi lah. Kalau boleh awal sebelum tu lagi bagus. Lagi bagus. Kalau 5 pagi pun okey. Lagi bagus sebab kurang-kurangnya mereka dapat tempat-tempat yang strategik. Betul. Untuk melihat perarakan itu sendiri. Jadi selain daripada itu, kelainannya, keistimewaannya pada tahun ini adalah kita akan menggunakan kereta berkuda yang akan digunakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Maknanya keberangkatan tiba Kebawah Duli, kedua-dua Kebawah Duli di dataran Merdeka nanti adalah dengan menggunakan horse carriage tu, kereta berkuda. Yang mana kereta berkuda ini pernah digunakan juga sempena sambutan Hari Kebangsaan, tapi 17 tahun yang lalu. Iaitu pada tahun 2005, semasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis menjadi Yang di-Pertuan Agong pada masa itu. So, jadi maknanya dah 17 tahun, tetapi walaupun dah 17 tahun, keadaan kereta kuda tu masih lagi dalam keadaan baik. Sebab saya sendiri pergi tengok. Semua dalam keadaan baik, insya-Allah dalam keadaan yang selamat. Selain daripada itu, perarakan juga pada tahun ini melibatkan kementerian-kementerian. Kalau dulu kementerian ini digabungkan di bawah satu kontingen. Jadi pada tahun ini juga kita wujudkan semula perarakan melibatkan 27 kementerian masing-masing. Dan akan diadakan pertandingan. Itu yang penting. Jadi sudah tentu kementerian akan cuba sedaya upaya untuk memenangi tempat-tempat pertama, kedua dan ketiga. Dan selain daripada itu, menariknya juga perarakan kali ini juga melibatkan kumpulan orang asli daripada pelbagai tempat di sekitar negeri Selangor. Kita bawakan mereka untuk memperagakan pelbagai pakaian termasuk juga kejayaan-kejayaan mereka. Kan kalau ikut sebelum ni perarakan kita cuma pertontonkan pakaian tradisional orang asli, tetapi kali ini kita nak tunjukkan termasuk kejayaan mereka dalam masa sekarang ni, sebab ada juga daripada mereka yang dah orang kata dah jadi speaker, dan ada juga yang dah jadi yang berhormat, jadi ahli parlimen, ada juga yang dah jadi ketua pengarah agensi kerajaan. Jadi itu yang kita nak tunjukkan juga. Dan sudah tentu kita tidak lupakan juga adalah pejuang-pejuang kemerdekaan kita dan juga mereka-mereka yang pernah terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan tidak lupa untuk industri kreatif. Kita showcase juga penyertaan daripada pelbagai golongan artis. Termasuk yang istimewanya adalah pelakon-pelakon daripada filem Mat Kilau. Wah, menarik. Jadi pelbagai. Dan tidak lupa juga aset-aset daripada segi ketenteraman awam dan keselamatan. Juga kita tunjukkan aset daripada Jabatan Bomba, aset daripada APM, aset daripada APMM, PDRM dan tentera. Kita kira lebih kurang 305 aset yang akan terlibat. Dan sudah tentu kita juga tahun ini perarakan tahun ini juga melibatkan 4 kenderaan berhias float. Kenderaan berhias kenderaan berhias itu daripada gabungan Petronas dan TNB. Satu, yang kedua adalah daripada daripada Telco sendiri, melibatkan Celcom, melibatkan Maxis, melibatkan U-Mobile, melibatkan Telekom Malaysia dan DG dan lain-lain. Di bawah satu bumbung orang kata kereta berhias mereka sendiri. Dan satu lagi daripada MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation, iaitu agensi di bawah Kekom sendiri.
juga akan terlibat dalam kereta berhias. Dan satu lagi adalah daripada pihak Miasat sendiri. Yeah. Kita sedia maklum 2 bulan lepas pihak Miasat telah melancarkan satelit Miasat 3D. Itu pun kita nak tunjukkan. Dan penting sekali untuk kanak-kanak, kita juga ada karakter-karakter berdasarkan bersiri-siri animasi. Animasi, ya. Lebih kurang 26 karakter animasi akan kita pertontonkan semasa Hari Kebangsaan itu sendiri. Rasanya tak berkelip mata kanak-kanak semua. Tak berkelip mata mungkin. Ya. Tetapi sebelum saya lupa, tahun ini juga kita mencipta satu kelainan, satu sejarah buat orkestra RTM. Wow. Sebab orkestra RTM kita telah jemput untuk sama-sama mengiringi lagu Negaraku dan juga persembahan-persembahan lain yang belum pernah kita jemput, belum pernah kita pertontonkan orkestra RTM semasa sambutan Hari Kebangsaan. Inilah kali pertama orkestra ini terlibat, yang melibatkan 65 pemuzik yang akan turut mempersembahkan persembahan mereka semasa Hari Kebangsaan itu sendiri. Baik, kalau setakat ni yang dikongsi Datuk Seri pun saya rasa macam wow, begitu menarik sekali ya. Dan tadi kita ada cerita tentang perarakan, kereta berhias, terusnya pasukan pancaragam pula yang akan memeriahkan sambutan. Untuk tahun ini melibatkan sejumlah 26 pasukan pancaragam daripada pelbagai agensi termasuk sekolah-sekolah berhampiran dengan Lembah Kelang di sendiri. Jadi setiap pancaragam ini akan mengiringi pebarisan yang saya sebutkan tadi. Ya. Wow. Sebab kalau cuma pebarisan tidak ada pancaragam, nampak macam tak berapa semangat. Ini macam lagi penuh bersemangat lagi dia. Semangat dengan adanya pancaragam. Yeah. Dan yang berbaris tu pun dia pun semangat juga nak berbaris sebab ada iringan muzik. Kan? Okey, Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan dengan orang ramai tentang bagaimana mereka nak datang, di mana dan sebagainya, boleh kongsikan? Okey, untuk hari kejadian pada 31 Ogos, saya ingin menjemput orang ramai untuk datang beramai-ramai ke dataran mereka untuk menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini, dan kita jangkakan setakat ini sampai 50,000 warga ataupun keluarga Malaysia akan datang ke dataran mereka untuk memeriahkan lagi sambutan pada hari tersebut. Dan kita pun telah mohon kerjasama daripada Kementerian Pengangkutan supaya pengangkutan awam yang disediakan pada hari itu dapat diadakan lebih awal. Kalau sebelum ni mungkin pukul 6, kalau boleh dalam pukul 5 atau 4:30 pagi pun dah sedia. Supaya orang ramai boleh datang ke dataran mereka menggunakan pengangkutan awam. Dan saya nasihatkan untuk mereka menggunakan pengangkutan awam supaya tidak ada kesesakan lalu lintas. Lebih mudah lebih mudah datang dan balik. Dan baik, juga saya difahamkan jika tidak dapat datang secara fizikal, boleh juga menyaksikan daripada Facebook, televisyen dan juga ada laman web iaitu mereka360.my. Jadi dan juga satu lagi Datuk Seri, Malaysia Hari ini juga akan bersiaran secara langsung di Hari Kebangsaan kita. Jadi mungkin Datuk Seri yang terakhir secara ringkas, mungkin harapan kepada semua penonton. Sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua penyiar-penyiar yang disebutkan tadi yang akan menyiarkan secara langsung acara berprestasi ini. Dan kita berdoa sama-sama, kita berusaha saja supaya cuaca pada pagi sambutan itu dalam keadaan yang baik. Kita harap, sebab saya tengok siapa agak risau 2-3 hari ini hujan. Jadi kita semua berdoa supaya cuaca pada hari tersebut dalam keadaan yang baik. Dan saya ingin menjemput, mempelawar semua warga Malaysia untuk datang beramai-ramai ke dataran mereka seawal yang boleh. Dan sudah tentu kita masih lagi dalam menuju ke fasa endemik. Jadi kena berhati-hati, dinasihatkan kalau boleh pakai face mask and then hand sanitation selalu, dan penjarakan sosial itu pun kena jaga dan sebagainya. Jadi apapun kita cuba sedia upaya untuk showcase semua ini, untuk memastikan supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sebab tu kita ada 4 kali raptai. Raptai mula hari ini, Sabtu, Ahad dan Isnin. Itu orang kata untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sesama kita doakan supaya semuanya berjalan lancar juga meriah. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Mohamed Mentek, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan tentunya jangan lupa sama-sama kita sambut Hari Kebangsaan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri.